Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Amin. Alhamdulillah, malam ni kita diberi kesempatan untuk kita sama-sama berkumpul pada sesi live ni, Q&A tentang isu mazhab dan amalan bermazhab. Jadi seperti mana sesi ni nama dia Q&A. Kalau ada daripada kalangan sahabat yang menonton live ni sekarang, dipersilakanlah kalau ada soalan boleh tanya dekat komen. Boleh tulis siap-siap dekat komen, Ana akan jawab insya-Allah. Dan sementara nak tunggu soalan ditanya dekat komen, suka untuk Ana bagi mukadimah tentang isu mazhab lah. Okay, mukadimah tentang isu ataupun amalan bermazhab ni kan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Okay, Ana bagi mukadimah tentang amalan bermazhab, kemudian kita tengoklah kalau ada soalan kita cuba jawab insya-Allah. Jadi amalan bermazhab ni pada sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah sekalian, dia bukan satu amalan yang asing. Bukan juga satu amalan yang dianggap baharu atau bid'ah dalam agama Islam lah. Bahkan amalan bermazhab ini telah ada seawal generasi sahabat Nabi SAW. Okay, telah ada seawal generasi sahabat Nabi SAW. Dan kita dapati antara nukilan yang paling awal ada tentang amalan bermazhab ni, yang mungkin ada dari kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang dah sedia maklum. Kita ada nukilan daripada Imam Ali Al-Madini, Ali bin Abdullah Al-Madini rahimahullah, guru kepada Imam Al-Bukhari. Guru kepada Imam Al-Bukhari, yang mana Imam Ali bin Abdullah Al-Madini wafat 241 Hijrah ataupun 234 Hijrah, sebutkan dalam kitab beliau Al-Ilal. Kitab Al-Ilal, kitab Al-Ilal ni kitab masyhur dalam ilmu hadis, yang membicarakan tentang kecacatan hadis. Kitab Al-Ilal oleh Imam Ali bin Abdullah Al-Madini. Jadi kata Imam Ali bin Abdullah Al-Madini rahimahullah, lam yakun fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lahu suhbatun yadhhabuna madhhabahu wa yuftuna bi fatwah wa yaslukuna tariqatahu illa thalathah: Abdullah bin Mas'ud wa Zaid bin Thabit wa Abdullah bin Abbas. Kata Imam Ali bin Madini, tiada daripada kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai teman yang ramai yang sentiasa menemani mereka, yang mengikut pandangan mereka, berfatwa seperti mana fatwa mereka, dan menelusuri jalan dalam berfatwa itu seperti mana jalan mereka. Jalan mereka, kecuali 3 orang. Maksudnya daripada kalangan sahabat Rasulullah SAW yang ramai, ada 3 yang ada suhbah, ada mereka yang teman para sahabat ni bagi fatwa seperti mana fatwa para sahabat ni, menelusuri metod seperti mana para sahabat ni. So siapa mereka 3 tu? Abdullah bin Mas'ud, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi 3 sahabat Nabi SAW ni, berdasarkan nukilan nas daripada Imam Ali bin Abdullah Al-Madini,
Beliau menyebut yazhabuna mazhabah. Dah ada pengikut yang mengikut mazhab mereka. Maksudnya mengikut pandangan mereka. Ini menandakan mengikuti ataupun taklid pandangan orang lain yang lebih ahli, yang lebih alim, yang lebih mengetahui adalah amalan yang dah ada seawal zaman sahabat. Okey. Jadi taklid ataupun kita boleh cakap bermazhab dengan mafhumnya, dengan konsepnya yang umum dah ada seawal zaman sahabat. So dia bukan benda yang pelik, dia bukan benda yang asing. Dia bukan satu bid'ah yang baru muncul dalam sejarah Islam. Dia dah ada lama. Okay? Dan seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, sebenarnya daripada 3 sahabat tadi, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Abbas. Okay? Daripada 3 ini, okay, ada ramai anak murid mereka bertiga ni. Daripada 3 ulama' ini, daripada kalangan para sahabat, turun pada generasi selepas mereka, anak-anak murid mereka. Okay. Zaid bin Thabit ataupun Ibnu Umar di Madinah, Abdullah bin Mas'ud di Iraq, okay, di Kufah, dan Ibnu Abbas di Mekah. Okay, di Mekah. Setiap mereka ni ada anak murid yang ramai. Kan? Yang mana pada generasi anak murid mereka, iaitu para tabi'in, dah mula munculnya kita cakap madrasah dalam fiqh. Madrasah dalam fiqh, school of thought dalam fiqh pada zaman tabi'in. Terutamanya pada Mekah dan Madinah, Hijaz, dia dipanggil madrasah al-hadith, kan. Kemudian di Kufah dipanggil madrasah ahli ra'i. Ar-ra'i ni maksudnya yang banyak menggunakan istinbat dan qiyas. Banyak menggunakan istinbat dan qiyas. Bukan ra'i itu maksudnya semata-mata guna pandangan sendiri sahaja. Tak, bahkan ra'i itu maksudnya istinbat dan qiyas. Okay? Jadi bila dah ada madrasah ahli hadis dan ahli ra'i ni pada zaman tabi'in, okay, di Mekah dan Madinah, madrasah ahli hadis maksudnya mereka lebih dependen kepada hadis. Walaupun mereka pun guna qiyas juga, okay? Walaupun mereka juga guna ta'lil, tapi mereka lebih dependen dan cenderung kepada hadis dan athar. Kerana hadis dan athar banyak dekat Mekah dan Madinah. Kerana 2 tempat tersebut tempat turunnya wahyu, okay, ataupun tempat yang banyak para sahabat ada. Adapun di Iraq, di Kufah, okay, dekat Kufah, mereka lagi banyak dependen kepada qiyas dan ta'lil, okay, ijtihad. Kerana hadis dan athar yang sampai dekat mereka banyak, cuma tak sebanyak hadis dan athar yang ada di Mekah dan Madinah. Dan daripada madrasah ini, ahlul hadis dan ahlul ra'yi, yang mana 2 madrasah ni dah ada pada zaman salafus salih, turunlah kepada imam-imam mazhab. Imam Abu Hanifah, seperti mana yang tu sedia maklum, ramai ulama menilai beliau daripada generasi tabi'in. Okay, menilai beliau daripada generasi tabi'in. Jadi Imam Abu Hanifah, guru beliau Hamad bin Abi Sulaiman. Hamad bin Abi Sulaiman belajar dengan anak murid secara langsung Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wafat sekitar 30 lebih hijrah, 32 hijrah kalau anda tak silap. Beliau ada beberapa anak murid. Okay, antaranya Imam An-Nakhai contohnya. Daripada anak murid Imam Abu Hanifah ni, daripada anak murid Abdullah bin Mas'ud ni radhiyallahu anhu, beberapa orang belajar daripada mereka Hamad bin Abi Sulaiman. Dan yang belajar daripada Hamad bin Abi Sulaiman, Imam Abu Hanifah. Itu dia punya sanad pelajaran dia. Jadi di antara Imam Abu Hanifah dengan Ibnu Mas'ud tak jauh. Ada 2 perantara. Betul tak? Di antara Imam Abu Hanifah dengan sahabat ada 2 perantara. Suara anda tak jelas pakai mic. Suara anda tak berapa jelas Itulah, nanti kena beli mic Anda rasa ada mic, nanti kena cari. Kalau antum boleh komen, nak anda kuatkan suara ke macam mana? Suara anda slow ke ataupun pecah-pecah? Dan Facebook live ni setahu Ana dia ada delay sikit seminit 2 minit. Kan. Jadi Ana tunggu jawapan antum sekejap lah. Okay, nak tunggu ada respon.
InsyaAllah pada sesi akan datang mungkin ana akan pasang mic insyaAllah. Sebab sesi malam ni dia sesi mengejut lah kan. Dia bukanlah sesi yang kita prepare elok. Oh, kurang jelas. Okay, kurang jelas. Okay, tak apa. Tak apa, ana cuba cakap kuat sikit Ana cuba cakap kuat sikit. Dekatkan dengan mic sikit. Okey. Jadi Imam Abu Hanifah ambil daripada Imam Hamad bin Abi Sulaiman, Hamad bin Abi Sulaiman ambil daripada anak murid Abdullah bin Mas'ud, kan. Begitu juga dekat Madinah kita ada Imam Malik, pengasas mazhab Maliki. Imam Malik ambil daripada Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri ambil daripada anak murid Abdullah bin Umar dan Zaid bin Thabit. Okey. Contohnya Salim, anak Ibnu Umar. Contohnya Nafi'. Kan. So Ibnu Syihab Az-Zuhri ambil daripada Salim, ambil daripada Nafi' dan tabi'in lain, dan mereka ni ambil daripada Ibnu Umar. Di Mekah masyhur Imam Syafi'i, sanad Imam Syafi'i sampai ke Ibnu Abbas. Imam Syafi'i ambil daripada Sufyan bin Uyainah ambil daripada Amr bin Dinar ataupun Ibnu Juraij. Amr bin Dinar ambil daripada anak murid Ibnu Abbas. Okey, daripada anak murid Ibnu Abbas. Ramai anak murid Imam Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Ad-Dhahhak, Mujahid, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Okey, ramai. Jadi Amr bin Dinar ambil daripada ramai anak murid Ibnu Abbas dan ke atasnya Ibnu Abbas. Jadi sebenarnya mazhab ni adalah kita cakap kesinambungan yang dah ada pada zaman sahabat. Mazhab 4 ni adalah kesinambungan mazhab yang dah ada pada zaman sahabat. Okey. Dan begitulah mazhab ni berkembang pada zaman A'immah yang 4. Okey. Kenapa berkembang? Sebab mereka ada anak murid yang ramai, anak murid yang khidmat kepada guru mereka dengan bertanyakan soalan, dengan belajar, dengan merekodkan jawapan-jawapan guru, merekodkan ilmu-ilmu guru. Okey, tersusun. Jawapan-jawapan guru, ilmu-ilmu guru tu tersusun, yang furuknya, yang usulnya, yang qawaidnya tersusun. Jadi pada zaman tu sebenarnya ada banyak mazhab, tapi mazhab yang 4 ni yang muncul dan dia okey, baik. InsyaAllah pada sesi yang akan datang anda pakai mic, okay? InsyaAllah, jangan risau Sesi yang akan datang anda pakai mic. Sebab anda pun tak sempat nak prepare elok-elok lah kan. Kita pun baru nak berkenalan balik dengan Facebook Live Baru nak berkenalan dengan Facebook Live balik setelah meninggalkan dia bertahun-tahun kan. Tapi insyaAllah sesi akan datang anda pakai mic. Jadi mazhab 4 ni yang survive kerana yang 4 ni lah yang paling banyak diberi perhatian, yang paling direkodkan pandangan para a'immah dia, okey. Yang paling tersimpan pandangan guru dia dalam furu', dalam usul, fatwa-fatwa guru dia. Sebab tu 4 ni yang survive, okey. Dan 4 ni survive dan melalui fasa yang banyak. Okey, setiap mazhab dia ada fasa-fasa dia. Cuma ana tak masuk fasa tu secara terperinci, ana cerita secara umum je. Jadi secara umumnya setiap mazhab ni dia melalui fasa dia menjadi matang. Dan fasa kematangan setiap mazhab ni adalah dengan ada formulasi pandangan yang muktamad mazhab. Pandangan muktamad ni maksudnya pandangan yang kita cakap mewakili mazhab. Kerana satu mazhab tu setelah berlalunya zaman, ramai ulama yang menisbahkan diri kepada imam mazhab tersebut, mujtahid mazhab tersebut, menyebabkan kadang-kadang dalam satu isu ada banyak pandangan di kalangan dalam satu mazhab tu sendiri. Ada banyak pandangan, ada banyak ijtihad, ada sudut pandang yang berbeza-beza di kalangan imam-imam dalam satu mazhab tu sendiri. Maka selari dengan kematangan mazhab setelah berlalunya zaman, ada formulasi apa yang dipanggil mu'tamad mazhab, okey, untuk menentukan apakah pandangan yang akan mewakili mazhab. Pandangan yang mewakili mazhab ni maksudnya dia pandangan yang paling menepati usul dan qawaid mazhab. Bila kita cakap dia mu'tamad, maksudnya dia menepati usul dan qawaid mazhab. Apa maksud usul dan qawaid mazhab? Maksudnya usul dan qawaid yang digunakan oleh imam, yang telah dibentangkan kepada kita oleh imam mazhab lah maksudnya. Okay. Jadi sebagai contoh, seperti mana yang ramai sahabat-sahabat tahu,
mazhab Syafi'i, dia punya fasa kematangan mazhab dia terutamanya pada formulasi muktamad dia. Yang awal, fasa awal dia adalah pada di tangan Imam Ar-Rafi'i dengan Imam An-Nawawi kan, pada kurun ke-7 Hijrah. Imam Nawawi wafat 676. Imam Rafi'i ana rasa dalam 620 lebih, 623 kalau anda tak silap Imam Nawawi 676. Jadi pada kurun ke-7 Hijrah, mazhab Syafi'i dah mula matang dan dah ada formulasi muktamad di tangan kedua imam ni. Imam Rafi'i ada buat khidmat dia, Imam Nawawi pun ada buat khidmat dia. Dan khidmat mereka ni adalah perincian. Okey, kalau ada kesempatan buat seminar tentang mazhab Syafi'i, boleh didetailkan apa pekerjaan yang mereka berdua buat, apa formulasi yang mereka berdua lakukan yang kedua imam ni, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Jadi pada kurun ke-7 Hijrah ada formulasi pandangan muktamad. Dan fenomena ni berlaku pada setiap mazhab. Muktamad ni dia berlaku pada setiap mazhab Cuma setiap mazhab dia punya fasa dan zaman dia agak lain sikit lah. Okay, agak lain sikit. Cuma secara umumnya pada kurun ke-7 Hijrah, empat-empat mazhab ni dia dah sampai satu tempoh yang matang. Okay. Pandangan muktamad, formulasi muktamad mula disusun bagi setiap mazhab. Okay. Maka bila kita cakap dah ada formulasi untuk tentukan pandangan yang muktamad, ni poin penting yang sahabat-sahabat kena faham. Bila dah ada formulasi untuk tentukan pandangan yang muktamad, border sempadan bagi setiap mazhab tu jadi jelas. Mazhab Imam Abu Hanifah apa border dia, mazhab Imam Malik apa border dia, mazhab Imam Syafi'i apa border dia, mazhab Imam Ahmad apa border dia. Okay, border tu jadi jelas. Sebab ada formulasi muktamad, border jadi jelas. Bila border jadi jelas, perbuatan kita melazimi border tu, iltizam mazhab, jadi jelas. Betul tak? Bila dah ada border jelas, perbuatan kita berlega sekitar border tu saja, iltizam mazhab saja, jelas. Dan perbuatan kita pindah keluar border tu pun jelas. Perbuatan kita pindah keluar border tu pun jelas. Faham tak? Okey, dan kita nampak kemuncak ni berlaku pada zaman dinasti Mamluk di bawah Sultan Zahir Baibars zaman tu. Yang mana Zahir Baibars ni, dia ada satu qadhi yang dilantik, qadhi mazhab Syafi'i, yang menjadi ketua qadhi pada waktu tu. Okay, nama ketua qadhi tu Ibnu bint Al-Az. Dan Ibnu bint Al-Az adalah qarin ataupun sahabat dengan Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdul Salam. Okay. Ibnu bint Al-Az ni kawan dengan Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdul Salam. Mereka dua kawan. Jadi pada zaman Zahir Baibars ni, yang ada ketua qadhi mazhab Syafi'i nama Ibnu bint Al-Az, berlaku faktor-faktor tertentu. Dan faktor ni berbezalah ikut pengkaji barat ataupun ulama Islam. Ana bagi faktor yang disebutkan ulama Islam lah. Okay? Kalau nak bagi pengkaji barat tu, antum boleh baca artikel Sherman Jackson. Dia ada buat artikel tentang Qadhi Ibnu bint Al-Az dalam bahasa Inggeris, antum boleh search. Okay? Sherman Jackson nama dia. Tapi itu sudut pandang barat lah. Kalau kita nak ambil sudut pandang yang Islam, pandangan Imam Ibn Hajar rahimahullah Al-Asqalani, faktor yang menyebabkan situasi yang menarik pada zaman Qadhi Ibnu bint Al-Az ni adalah Ibnu bint Al-Az ni, dia sebagai ketua qadhi, dia terkenal agak reserve. Dia tak berapa suka untuk bagi pandangan yang luar mazhab Syafi'i, ataupun dia tak suka untuk bagi keputusan yang luar mazhab Syafi'i. Bukan dia tak suka, dia reserve. Dia mungkin susah nak bagi. Dan kata para ulama sejarah, memang Qadhi Ibnu bint Al-Az ni dia orang yang berhati-hati, dia orang yang ambil masa, dia bukan ulama yang mudah disuap. Bukan mudah disuap. Hatta dengan para pemerintah pun ada nukilan-nukilan sejarah, dengan para umara pun dia tak akan bagi keputusan hukum ataupun fatwa berdasarkan mazhab lain semata-mata untuk memenuhi permintaan umara tu. Jadi dia seorang yang agak reserve. Okay? Melihat sifat Qadhi Ibnu bint Al-Az yang agak reserve ni, beserta situasi dekat Kahirah waktu tu, yang kata Imam Ibn Hajar, ada ramai orang Arab dan bukan Arab daripada pelbagai mazhab
Sultan Zahir Baibars ni dia ada idea untuk dia kata mulai sekarang kita akan ada satu qadhi utama dan 3 qadhi yang menjadi nuwab dia punya naib. Okey. Daripada 3 mazhab lah, Maliki, Hanafi, Maliki, Hambali kan. Yang mana lepas tu 3 qadhi ni pun upgrade jadi qadhi yang full qadhi. So setiap mazhab dia ada qadhi utama dia yang mewakili dia, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Okey. Tapi yang menjadi qadhil qudah tetap mazhab Syafi'i lah waktu tu. Dalam kes tu Ibnu bint Al-Az, dan lepas tu diwarisi oleh seorang lagi ulama yang masyhur, Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki. Okey, rahimahullah. Imam Taqiyuddin As-Subki ambil jawatan qadhil qudah lepas tu. Jadi bila zaman Ibnu bint Al-Az dan zaman Imam As-Subki ni mula berlaku kes dibawa kepada para hakim-hakim empat mazhab ni, didapati kadang-kadang memerlukan fatwa ataupun keputusan hukum daripada mazhab lain. Mungkin lagi sesuai untuk diberikan keputusan hukum atau fatwa daripada mazhab lain, maka qadhi yang mewakili mazhab tertentu tu dia akan consult dengan qadhil qudah. Dia akan consult qadhil qudah, iaitu Imam Ibnu bint Al-Az ataupun Imam Subki, untuk minta Imam Subki jadi orang tengah untuk bincang dengan qadhi mazhab lain, untuk minta keputusan daripada Imam Subki dan sebagainya. Jadi waktu tu berlaku kita cakap cross. Maksudnya berlaku silang fatwa dan keputusan hukum berbeza mazhab. Okey. Berlaku pemberian fatwa dan keputusan hukum berbeza mazhab, silang mazhab. Dan kesemua ini diatur dan diregulate oleh Imam As-Subki. Akhirnya As-Subki lah. Memandangkan itulah realiti pada zaman tersebut, maka ulama mula bincang qawaid al-ifta', kaedah-kaedah pemberian fatwa. Ulama mula karang kitab-kitab Adabul Mufti wal Mustafti. Okey. Lepas tu kalau tu tengok dalam mazhab Syafi'i, kitab Adabul Mufti wal Mustafti Imam Ibn Salah, dia karang sekitar zaman tu, cuma awal sikit lah. Imam Ibn Salah wafat 643 Hijrah. Imam Nawawi ada kitab tentang Adabul Mufti kan. Imam Nawawi wafat 676 Hijrah. Yang mana mereka memang muasir dengan zaman tersebut. Okey. Kan, so mula dikarang kitab-kitab Qawaidul Ifta', kitab-kitab tentang qada', keputusan hukum. Okey, tentang keputusan hukum, macam mana nak bagi hukum seorang qadhi tu. Melihat kepada zaman tersebutlah, okay, perkembangan yang ada pada zaman tersebut. Dan tak lama lepas tu datang Imam Ibnu Muflih dalam mazhab Hanbali. Imam Ibnu Muflih menjadi antara ulama pertama, okey, berdasarkan kajian lah, yang mula menggunakan istilah tamadhub, bermazhab. Sebelum tu tak ada istilah tamadhub. Tamadhaba ya tamadhabu tamadhuban. Tamadhub ni sebelum tu tak ada istilah tu. Ulama yang paling awal ataupun paling awal guna Imam Ibnu Muflih. Dan Imam Ibnu Muflih ni dalam mazhab Hanbali dia tabaqah generasi bawah Imam Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim. Bawah Imam Ibnu Taimiyah dengan Imam Ibnu Qayyim. Okey, Imam Ibnu Muflih. So dah mula ada term tamadhub. Okey, tamadhub. So ulama pun mula bincang. Tadi dah bincang qawaidul ifta', kemudian bincang tentang ahkamut tamadhub. Okey, kitab-kitab mutaakhirin dalam perbahasan taklid, dalam kitab-kitab usul fiqh, dalam perbahasan taklid mula dibincangkan hukum hakam bermazhab, tamadhub ni. Dan perincian-perincian dia. Syarat bermazhab, syarat nak pindah mazhab, syarat nak taklid mazhab lain, syarat talfiq, syarat boleh ke tatabu' rukhas, sebagainya. Dia mula muncul pada zaman mutaakhirin tu. Itu dia punya sejarah dia. Okey, sampailah zaman moden ni. So itu tentang sejarah mazhab dan tamadhub. Okey, sejarah mazhab dan tamadhub. Jadi seperti mana yang kita dah sebutkan, dia dah mula daripada zaman sahabat Nabi SAW dan dia berterusan sampai zaman sekarang. Okey, sampai zaman sekarang. Okey, sekarang kalau ada soalan boleh tanya. Siapa-siapa yang mungkin ada persoalan atau benda yang dirasa muskil, dia boleh tanya. Ana tengok dulu, setahu Ana petang tadi ada tanya soalan dah dekat komen. Tapi kalau antum nak tanya sekarang pun bagus. Sebab dia sesi ni Q&A lah.
Kalau antum tak ada soalan tak apa. Ana habiskanlah sesi ni kan. Sebab ana buat sesi ni untuk diri anak sendiri dan maslahat orang yang mungkin dia pening ataupun dia nak tahu jawapan ke, okey. Ada benda yang tersimpan yang dia nak tanya. Okey. So komen petang tadi yang anda dapat dekat Facebook dah ada dah 2 soalan. Adakah orang awam perlu bermazhab? Dengan benarkah orang awam yang menganggap dirinya bermazhab Syafi'i di Malaysia sebenarnya tidak bermazhab? Okey. Tapi tak apa, anda simpan dulu soalan ya, sebab dia mungkin jawapan dia panjang sikit. Apa perbezaan usul mazhab dan qawaid mazhab? Usul, secara mudahnya usul, apa dalil yang muktabar bagi suatu mazhab? Setiap mazhab ada al-adillah yang dijadikan dia punya sumber. Dan setiap mazhab ada dalil-dalil yang dia bersendiri yang guna mazhab, guna dalil tersebut. Kan kita pun sedia maklum macam mazhab Maliki dia special dengan amal ahli Madinah contoh. Contohnya mazhab Hanbali dia special dengan dia paling luas guna qaul sahabi contoh. Ataupun hadis. Qaul sahabi lah, hadis dhaif mazhab lain pakai kan, hadis mursal. Macam mazhab Imam Abu Hanifah contohnya terkenal dia ada usul, dia tak pakai mafhum. Dalam perbahasan dalalatul alfaz, mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ni ada banyak kan. Al-mafahim al-mukhalafah ni ada 7 atau 8, mazhab Hanafi tak pakai semua. Dan dalam mazhab kita lagi lah, mazhab Syafi'i banyak lagi lah kan, kita punya perincian usul kita. Kita punya usul mazhab kita antaranya ada al-akhdhu bi aqalli ma qil. Mazhab lain tak pakai. So itu usul. Usul maksudnya dalil yang setiap mazhab dia ada masdar dalil yang mungkin dia pakai, mazhab lain tak pakai. Yang tentukan tu imam mazhab lah, imam mujtahid tu lah. Kemudian kita ada qawaid. Qawaid bagi setiap mazhab. Qawaid tu, qawaid mazhab maksudnya qawaid dalam furu'. Yang kita belajar dalam qawaid fiqh. Lepas tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab qawaid yang tebal, mutawwalat kan, kitab-kitab qawaid yang tebal, dia akan tunjukkan, dia akan taksimkan kaedah fiqh tu kepada, kita ada qawaid 5, betul tak? Al-qawaid al-khams al-kubra, yang 5. Al-yaqin la yazulu bi sya'al umur bi maqasidiha, semua tu. Okey. Al-'adah muhakkamah kan. 5 tu lah ada, 5. And then kita ada qawaid yang kebanyakan mazhab pakai contohnya. Okey. And then kita ada qawaid yang mungkin khas untuk mazhab kita sahaja. Dan qawaid yang khas dalam mazhab kita ni pula dia ada pecahan-pecahan dia. Qawaid yang disepakati, qawaid tak disepakati, qawaid yang mukhtalaf dalam furu'. Dia adalah dia punya pecahan-pecahan dia. So kita ada qawaid fiqh yang khams al-kubra semua pakai. And then kita ada qawaid yang dia kebanyakannya dia furu' daripada qawaid 5 yang kubra tadi. Qawaid yang tatafarra' daripada qawaid 5 tadi, itu majoriti mazhab pakai. And then setiap mazhab dia akan ada qawaid fiqhiyah dia untuk furu'-furu' dia yang special untuk dia je, yang berbeza dengan mazhab lain. Faham tak? Itu masuk usul dengan qawaid mazhab lah. Boleh? Ana harap jelas ya. Okay, siapa lagi kalau ada soalan boleh tanya. Asalnya ana ada idea untuk bincang detail tentang isu mazhab dan tamazhub ni, cuma dia mungkin perlukan masa yang banyak. Mungkin tak tahu lah, mungkin tak sesuai untuk di Facebook ke kan. Dia sebenarnya perbahasan dia banyak, sangat banyak dan detail. Okey. Jadi sebab tu ana pilih untuk buat malam ni sesi Q&A. Sebab kalau kita nak cerita secara detail dia mungkin agak lama dan perlukan banyak siri lah kan. Ana tengah fikir lagi apa platform yang sesuai. Ala kulihat, kalau antum ada soalan, antum tanyalah. Okay, antum tanya siapa-siapa ada benda yang tak faham ke, ataupun nak minta ana huraikan konsep tertentu dalam isu ni pun boleh insya-Allah. Kalau anda tahulah, kalau anda tahu ana hurai.
Okey, ada soalan seterusnya. Adakah iltizam dengan satu mazhab pada bab ibadat lebih luas berbanding dengan bab muamalat berdasarkan haqqullah mabni 'alal musamahah? Uh, Soalan daripada Ustaz Ali Rizal. Okey. Jazakallah khairul jazak. Setakat yang anda tahu, dalam kaedah iltizam mazhab, ulama tak bezakan di antara bab ibadah atau muamalat. Bab ibadat atau muamalat tak dibezakan. Ulama kaedah dalam iltizam mazhab ni sama, muttarid, konsisten dalam semua perbahasan fiqah. Ibadat ke, muamalat ke, munakahat ke, jinayat, sama. Tak dibezakan. Okey, tak dibezakan. Jadi iltizamnya seorang yang beriltizam dengan mazhab tu tak dibezakan ikut bab. Bahkan kaedah yang dipakai sama je pada semua bab. Apa dia? Okay, sebelum anda jawab soalan seterusnya, anda hurai sikit pasal isu iltizam mazhab ni. Boleh Anda hurai sikit isu iltizam mazhab. InsyaAllah lah kita cuba untuk bagi mudah, insyaAllah. First kali, apa maksud bermazhab? Bermazhab ni apa? Apa dia tamazhub? Jadi sebagian ulama definisikan tamazhub ni, ada banyak definisi lah. Antara yang paling mudah definisi tamazhub ni adalah iltizamu al-ammi madhaban muayyanan. Iltizamnya orang yang bukan mujtahid. Ammi ni dalam uruf ilmu usul fiqh bukan mujtahid. Iltizamu al-ammi madhaban muayyanan fil furu'i wal usul. Okey, fil furu' wal usul. Beriltizamnya orang yang tak sampai darjah ijtihad, okey, pada furu' ataupun usul mazhab. Pada furu' ataupun usul mazhab. Itu secara mudah konsep tamazhub. Okey, itulah konsep tamazhub. Jadi dalam definisi tamazhub, dalam definisi bermazhab tu sendiri ada konsep iltizam. Kita beriltizam. Okey, kita lazimkan diri kita untuk follow. Kan? Jadi iltizam mazhab, okey, iltizam mazhab dalam mazhab Syafi'i, hukum dia di sisi ulama Syafi'iyah, hukum iltizam mazhab ni wajib. Dan seperti mana yang disebutkan oleh Singa Anar, Khatib Asy-Syarbini dan beberapa ulama lain dalam mazhab, iltizam ni asalnya adalah iltizam kulli, iaitu dia tak keluar daripada semua hukum hakam daripada mazhab tu. Maksudnya semua ahkam dia pakai ahkam mazhab asal dia. Okey. Cuma ni anda kena cakap slow-slow supaya antum faham. Kadang-kadang ada orang dia tak faham bab ni, dia sebarkan kefahaman yang salah pula. Okey, antum kena faham baik-baik. Orang yang bukan mujtahid, okey, ni dari sudut tertib dia. Orang yang bukan mujtahid, kewajipan dia adalah taklid. Itu ulama ijma'. Kewajipan dia taklid tu ulama ijma'. Itu tak ada khilaf. Bila cakap kewajipan dia taklid, ammi ni orang awam maksudnya, al-ammi orang awam, kewajipan dia taklid kan? Adakah taklid itu bermaksud dia kena lazim mazhab, iltizam mazhab? Itu ada khilaf di kalangan ulama. Muktamad mazhab Syafi'i. Antum boleh rujuk macam-macam kitab lah, antaranya Ghayatul Usul Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Antum boleh rujuk syarah Imam Mahali dengan hawashinya. Imam Mahali terhadap Jam'ul Jawami', okey, dan hawashi-hawashinya semua setuju orang awam ni tadi dia kena taklid, bahkan dia kena tamazhub. Maksud tamazhub tu dia iltizam dengan mazhab. Apa maksud iltizam mazhab? Macam Imam Khatib Syarbini dan lain-lain sebut, iltizam mazhab ni maksudnya la yakhruju anhu, maksudnya la yakhruju anil mazhab fi jami'il ahkam. Pada semua hukum hakam dia tak keluar daripada mazhab. Itu asal. Okey. So ibtidaan ni maksudnya pada asalnya dia wajib taklid dan kemudian dia wajib tamazhub. Okey. Setelah dia tamazhub, setelah dia tahu yang dia kena iltizam dengan mazhab tertentu tu dia boleh pilih daripada mana-mana mazhab yang muktabar. Mazhab Hanafi ke Maliki ke Syafi'i Hanbali, tu suka hati dia. Mazhab dia kena iltizamul ammi madhaban muayyanan. Apa dia mazhab muayyan? Tak ditentukan, suka hati dia. Kalau dia pilih Syafi'i, mazhab Syafi'i lah. Okey. Setelah dia pilih untuk iltizam mazhab Syafi'i, dia dah nisbahkan diri dia kepada mazhab Syafi'i, muntasib kepada mazhab Syafi'i, multazim mazhab Syafi'i. Okey. Yang asalnya bila kita cakap dia kena iltizam
semua ahkam macam Khatib Syaribini sebut tadi rahimahullah. Tapi boleh tak lepas tu dia nak keluar? Lepas dia dah iltizamkan diri dengan mazhab Syafi'i, boleh tak dia nak keluar taklid mazhab lain juga? Mungkin pada masail tertentu dia nak keluar taklid. Boleh tak? Jawapan dia boleh. Di sisi muktamad mazhab kita juga. Muktamad mazhab kita juga. Macam yang Syekhul Islam Zakir Ransuri sebut dalam Ghayatul Usul. Seperti mana yang As-Sayyid Al-Allamah Samhudi sebut dalam Al-Iqdul Farid. Kan? Seperti yang mana Imam Ibn Hajar sebut dalam Fatawa Fiqhiyah Kubra beliau. Lepas dah iltizam mazhab, boleh untuk keluar pada masail, pada masalah tertentu daripada mazhab. Boleh dia nak keluar. Keluar tu dia buat apa? Keluar tu maksudnya dia keluar untuk taklid mazhab lain lah. Dia nak keluar taklid mazhab lain. Boleh tak? Boleh. Maka akan jadi isu. Tadi awal-awal kata kena iltizam, tengok-tengok kata boleh keluar. Kan awal kata kena iltizam, tengok-tengok kata boleh keluar. Macam ada masalah betul tak? So, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam hasyiah kepada Syarah Mahalli, Syarah Al-Imam Al-Mahalli terhadap Jam'ul Jawami', Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ni ada hasyiah terhadap Syarah Mahalli. Beliau ada Ghayatul Usul dan beliau ada hasyiah untuk Syarah Mahalli. Dalam hasyiah untuk Syarah Mahalli, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari bagi satu kaedah yang masyhur dalam fiqh kan. Apa nama dia? Yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Bila kita dah dawam, kita dah mula buat sesuatu perkara, ada benda yang dimaafkan berbanding fil ibtida' pada permulaan. Jadi pada permulaan dia kita cakap secara asasnya orang awam tu kena taklid, kemudian dia kena iltizam mazhab kan. Setelah dia iltizam mazhab, dia dah dawam atas mazhab. Waktu tu boleh dah nak keluar? Boleh nak keluar. Sebab apa? Yughtafaru fid dawam. Bila dawam nak berterusan tu, dimaafkanlah untuk dia keluar daripada mazhab. Dan kaedah fiqh ni masyhur kan, yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida'. So itu kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi dia boleh keluar. Tapi dia boleh keluar tu pun keluarnya bersyarat. Dia boleh keluar untuk taklid mazhab lain, tak ada isu. Itu memang muktamad mazhab kita, dia jawaz al-intiqal ila mazhabil ghaib. Boleh. Fil masail, boleh, tak ada masalah. Tapi ada syarat. Bukan suka hati dia sahaja. Imam Ibn Hajar dalam Tuhfatul Muhtaj letak 6 syarat. Dalam Fatawa Fiqhiyah Kubra tambah jadi 7 syarat. Kan. Apa syarat-syarat tu? Kalau ada yang tanya, Ana jawab. Kalau tak ada, mungkin Ana tangguh sesi akan datang ke. Ataupun ada kesempatan akan datang. Syarat tu panjang lah kan. Tapi ada syarat-syarat dia. Bukan dia boleh suka hati keluar macam tu je. Adalah syarat. Adalah syarat. So dia harus untuk dia keluar, tapi bersyarat. Faham tak sekarang? Ustaz Ali Rizal okey je lah. Ana harap itu bagilah apa nama dia, pencerahan sedikit sebanyak. Kemudian ada soalan Ustaz Taufik, Ustaz kita Al-Um sesuai ke dia ajar kepada orang awam? Tak sesuai. Kalau tanya Ana secara peribadi lah. Kalau tanya Ana secara peribadi, kita Al-Um memang tak sesuai ajar orang awam. Kerana banyak faktor. Banyak faktor Al-Um tak sesuai diajar kepada orang awam. Antaranya Al-Um perbahasannya memang tinggi, sangat tinggi. Kita Al-Um perbahasan dia tinggi. Kerana perbahasan tinggi tu pun dah tak sesuai untuk orang awam. Perbahasan dalam Al-Um, dia fiqh berserta dengan dalil, berserta dengan usul, berserta dengan kadang-kadang Imam Syafi'i ada nak bantah pandangan mazhab Hanafi contohnya, bantah pandangan gurunya Imam Malik contohnya, dalam Al-Um ada. Jadi sangat tak sesuai untuk orang awam. Sangat tak sesuai untuk orang awam. Itu pertama. Kedua, bahasa Al-Um kalau kita Arabnya susah. Kalau bahasa Arab daripada kita Al-Um, uslub Imam Syafi'i tak mudah. Itu kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam terjemahan, wallahualam, Ana tak pernah tengok terjemahan Al-Um. Ana tak tahu kualiti terjemahan Al-Um setakat mana lah, Ana tak tahu. Mungkin ada orang yang mampu terjemah Al-Um cantik. Tapi kalau mampu terjemah Al-Um cantik pun dah sampai maksud Imam Syafi'i, tetap kitab Al-Um kitab yang advance, tak sesuai untuk orang awam. Ketidaksesuaian dia tu kerana dia terlalu advance. Begitu juga kerana ada pandangan yang dalam tu tak muktamad. Kita tak muktamad. Ustaz, adakah semua nas Imam Syafi'i sesuai dijadikan qawaid atau usul dalam mazhab? Apa maksud semua nas daripada Imam Syafi'i itu? Ustaz Ahmad Syahin boleh terangkan. Apakah maksud semua nas? Adakah nas tu maksudnya ada nukilan Imam Syafi'i punya pandangan dalam furu' contohnya? Adakah itu yang dimaksudkan? Mungkin Ustaz Ahmad Syahin boleh perincikan. Anda tengok soalan seterusnya, Ustaz boleh letak dulu.
Ustaz Ahmad Syah. Anda tengok soalan seterusnya. Salam Ustaz, bolehkah seseorang beramal dengan qaul imam selain imam 4? Seperti qaul Imam Sufyan Ats-Tsauri yang disebut dalam Jami' Tirmizi. Okay, jadi soalan daripada Ustaz Said, daripada Ustaz Said, boleh tak nak beramal dengan selain mazhab 4? Apa jawapan dia? Jawapan dia boleh. Boleh bersyarat. Kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau ikut mazhab Syafi'i, hukum beramal dengan selain mazhab 4 ni boleh bersyarat untuk amalan peribadi kita. Boleh bersyarat dan untuk amalan peribadi. Dua tu penting. Boleh bersyarat dan untuk amalan peribadi. Ada satu bait yang masyhur. Dua bait yang masyhur. Al-Allamah Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi sebut dalam Al-Fawaid Al-Madaniyah berkaitan isu ni. Dinisbahkan kepada Imam Subki. Dinisbahkan kepada pandangan Imam Subki, iaitu wajaza taqlidun li ghairil arba'ah fi haqqi nafsihi fa fi haqqi nafsihi wa ghair fa fi hadha sa'ah fi haqqi nafsihi fa fi hadha sa'ah la fi qada'in ma'a ifta'in dhukir hadha an as-subki al-imam al-mushtahir la fi qada'in ma'a ifta'in dhukir hadha an as-subki al-imam al-mushtahir. Wajaza taqlidun li ghairil arba'ah, boleh untuk taklid selain daripada mazhab 4 fi haqqi nafsihi, untuk amalan peribadi. Fi haqqi nafsihi maksudnya amalan peribadi. Fa fi hadha sa'ah, ada keluasan untuk dia beramal selain mazhab 4. Okey, la fi qada'in ma'a ifta', tak boleh untuk keputusan qadi, tak boleh. Okey, sebab syarat qada', keputusan qadi lagi berat daripada syarat fatwa. Syarat keputusan qadi diketat, fatwa agak ketat, amalan peribadi longgar. Dia punya susunan dia macam tu. Keputusan qadi dia agak ketat dalam isu mazhab. Dia kena follow qawaid tertentu dari sudut mazhab. Fatwa dia kena follow juga qawaid mazhab, tapi dia agak longgar sikit. Amalan peribadi lagilah longgar. Okay? So la fi qada'in ma ifta'in dzukir hadha an subki al-imam al-mushtahir. Ini pandangan Imam Subki. So boleh. Boleh, cuma dengan syarat. Apa syarat dia kalau kita nak pakai selain daripada mazhab 4? Syarat dia ramai ulama dalam mazhab kita sebut, dan anda boleh ihalahkan kalau antum nak tengok syaratnya. Antaranya disebutkan oleh Imam Ibn Hajar, disebut dalam Fatawa Fiqhiyah, begitu juga dalam Muqaddimah Tanbih Al-Akhyar. Imam Ibn Hajar disebut dalam Muqaddimah Tanbih Al-Akhyar. Dalam Muqaddimah Tanbih Al-Akhyar, Imam Ibn Hajar disebut kita boleh untuk beramal dengan selain daripada mazhab 4, okey, tapi dengan syarat kita ada ilmu tentang qaul yang luar mazhab 4 tu. Kita ada ilmu pertama, dan qaul tu mestilah mudawwan, direkodkan, tersusun cantik. Mudawwan berserta dengan syurut dan quyud dia. Qaul tu ada syurut dan quyud dia pun cantik. Qaul tu direkodkan dalam kitab-kitab yang tebal, mungkin dalam Al-Majmu', mungkin dalam Mughni, mungkin dalam kitab Awsat Imam Ibn Munzir contoh, mungkin dalam kitab Imam Ibn Abdul Syarah Muwatta Imam Ibn Abdul Bar sebagainya, yang banyak ada kumpul qaul-qaul yang luar ni. Bayan Imrani, Hawi, Imam Mawardi sebagainya mungkin ada disebutkan. Pastikan dia qaul tu adalah dia punya syurut dan dawabit dia. Kalau disebut qaul tu berserta syurut, quyud dan dawabit, dan qaul tu mahfuz, walaupun selain daripada mazhab 4 boleh pakai. Tapi ini untuk amalan peribadi. Untuk amalan peribadi, dan dia bukan untuk semua orang lah. Bukan orang awam senang, okay? Dia bukan semua orang awam. Tiba orang awam dia nak buka kitab Majmu' ke, dia nak buka kitab Awsat Imam Ibn Munzir, okay? Kitab Awsat Imam Ibn Munzir contohnya, ataupun kitab Imam Tabari Ikhtilaf Ulama Al-Amsar, ada juzuk sebahagian sampai kat kita, dia main buka nak tengok. Bukan macam tu. Dia untuk orang yang ada ilmu lah. Dia untuk orang yang alim, bukan purely awam. Dia orang alim boleh buat. Muqallid tapi dia alim, tak ada masalah. Dengan syarat yang anda sebutkan tadi, ya. So Ana harap tu menjawab soalan. Mana dia? Ana nak baca teks sikit bagi antum dengar, Mana? Okey, Ana baca daripada Tanbihul Akhyar. Antum dengar, Ana baca daripada Tanbihul Akhyar. Ya, antum dengar. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, wa amma al-'amilu li nafsihi fayajuzu lahu al-'amalu biqawli
بقول فيجوز له العمل بقول لغير الأربعة بشرط علمه بصحته عمن نقل عنه وبشرط علمه بجميع ما يشترطه القائل به. Kan? Bijami'i ma yashtarituhu. Dia ada pengetahuan terhadap segala perkara yang disyaratkan oleh orang yang ucapkan pandangan tu, yang di luar empat mazhab tu. Bijami'i ma yashtarituhu alqailu bih. Kan? Wa mawani'ihi indah. Dan juga segala mawani' bagi qaul tersebut. So boleh. Imam Ibn Hajar kata boleh. وأما العامل لنفسه فيجوز له العمل بقول لغير الأربعة بشرط علمه بصحته عمن نقل عنه وبشرط علمه بجميع ما يشترطه القائل به وموانئه عنده. Okay, ada dalam mukadimah Tanbihil Akhyar. Apa nama dia? Kita tengok soalan seterusnya apa dia. Nas Imam yang saya sekali, apa yang ada dalam Al-Um, Risalah dan penulisan lainnya. Yalah, dia itu yang dalam yang dia ambil usul dan qawaid apa yang ada dalam kutub Imam Syafi'i, yang terutamanya yang jadid, terutamanya daripada kutub yang kita cakap Al-Qaul Jadid. Dan dia ulama dah buatkan untuk kita lah, alhamdulillah. Dari sudut usul dan qawaid mazhab, ulama dah buatkan untuk kita. Okay, apa yang ada dalam risalah tu satu, and then Imam Al-Muzani ada buat mukhtasar dalam fiqh kan. Dan Imam Muzani ada kitab dalam usul. Antum boleh cari sehingga ana makna al-amr wan nahi gitu di sisi Imam Syafi'i ada, Imam Muzani ada kitab dalam usul. Kemudian diikuti oleh ulama-ulama lain dalam mazhab kita lah yang datang lepas tu yang karang dalam usul. Jadi mansus Imam Syafi'i dalam kitab-kitab jadidnya berkaitan furu' dan usul ni difahami dan disusun cantik oleh imam mazhab kita lah, sama ada dalam usul ataupun fiqh dalam furu'. Dalam furu'ul fiqh ataupun usul fiqh dah disusun cantik. Kan macam Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain buat Nihayatul Matlaq. Nihayatul Matlaq syarah Mukhtasar Muzani, betul tak? Mukhtasar Muzani itu qaul Imam Syafi'i. Macam Imam Muzani sebut dalam Muqaddimah Mukhtasar, memang apa yang saya tulis ni min makna qaul Imam Syafi'i. Memang apa yang ada dalam tu, kandungan tu memang makna Imam Syafi'i. Imam Al-Haramain ambil syarah untuk kita faham. Tu furu'. Begitu juga dalam usul mazhab kita. Okay, begitu juga dalam usul mazhab kita. Daripada risalah, kemudian ada bawah risalah ada beberapa kutayibat ulama-ulama dalam mazhab kita. Kemudian datang Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini buat burhan. Kan burhan ni sebenarnya singkatnya diikhtisar kepada Taqrib wal Irsyad Imam Al-Baqillani, tapi dia Imam Juwaini tetaplah ada ta'athur dengan usul Imam Syafi'i. Datang Imam Ghazali buat Al-Mustasfa dan seterusnya. Usul mazhab kita pun dah cantik dah rapi. Okey, dah disusun rapi. Sejauh mana kesan talfiq mazmum adakah boleh bawa kepada batalnya amal? Contoh wuduk Syafi'i mubtil wuduk mazmum. Isu talfiq isu yang agak muskil. Talfiq ni isu yang agak muskil. Ustaz Abdul Azim tanya kan, kawan Ustaz Abdul Azim tanya talfiq. Jadi ana cuba jawab insya-Allah setakat yang ana tahulah untuk Ustaz kawan Ustaz Abdul Azim. Dia macam ni. Talfiq dalam mazhab Syafi'i ada talfiq yang dibolehkan, ada talfiq yang tak dibolehkan. Ada talfiq yang okey, kita cakap mamduh ataupun mubah. Kemudian kita ada talfiq yang mazmum. Talfiq yang mazmum. Dalam mazhab Syafi'i, talfiq yang mazmum ni dua. Ni dua. Pertama, yang tak ada khilaf di kalangan ulama dalam mazhab kita, dalam ashab dalam mazhab kita adalah talfiq yang menatijahkan satu surah yang bercanggah dengan ijma' ulama. Talfiq ni maksudnya apa? Dia ambil pandangan satu imam mujtahid, dia gabungkan dua pandangan ni, digabungkan menghasilkan satu bentuk ibadah ataupun akad ke, okey, yang tak disebut oleh mana-mana ulama. Dia bercanggah dengan semua ulama, dengan semua mazhab. Dia bercanggah dengan ijma'. Ini talfiq yang mazmum. Apa contoh dia? Ulama bagi contoh senang lah kan. Antara contohnya
dia kahwin tak ada wali, ikut mazhab Hanafi. Kahwin tanpa wali sebab dia taklid mazhab Hanafi. Begitu juga tak ada saksi, taklid mazhab Maliki. Kemudian tak disebutkan mahar ketika majlis kahwin, ikut mazhab Syafi'i boleh kan, tak ada tentukan mahar. Digabung tiga-tiga tu, ataupun tak apalah, kita ambil digabung dua je. Dia taklid mazhab Hanafi tak payah wali, dia taklid mazhab Maliki tak payah saksi, dia kahwin. So sekarang ni kahwin yang tanpa wali dan tanpa saksi. Yang mana kahwin tanpa wali dan tanpa saksi ni di sisi mazhab Hanafi batil, di sisi mazhab Maliki batil, di sisi mazhab Syafi'i batil, di mazhab Hanbali batil. Semua batil. So talfiq dia tu telah melahirkan surah yang mukhalifah lil ijma'. Itu yang ulama panggil at-talfiq alladhi yatawalladu minhu suratun mukhalifatun lil ijma'. Yang ni tolaklah sebab dia mukhalafah ijma'. Okey, itu pertama. Ni talfiq mazmum pertama. Talfiq mazmum yang kedua dalam mazhab kita adalah seperti mana yang Ustaz sebutkan, iaitu talfiq dalam satu qadiyah, dalam satu hukum. Kan? Dalam satu hukum. Okey. Apa contoh dia? Contohnya dalam isu wuduk, macam Ustaz bagi contoh. Dalam isu wuduk, contoh dalam isu wuduk, talfiq dalam satu qadiyah, dalam satu hukum, dalam isu wuduk contohnya. Dia taklid mazhab Syafi'i dari sudut tak wajib sapu seluruh kepala semua, betul tak? Mazhab Syafi'i sapu seluruh kepala ni sunat yang sangat dituntut, ya, sapu seluruh kepala. Tapi dia sapu sikit je. Okey. Kemudian contohnya dia taklid mazhab Hanafi dari sudut pegang kemaluan tak batal. Kan, sebab mazhab Hanafi pegang kemaluan tak batal. Mazhab Hanafi tak pakai pandangan mazhab kita yang guna hadis man massa dzakarahu falyatawadda. Tak pakai hadis tu. Mazhab Hanafi dia pakai hadis lain kan, hadis yang kata bila ada sahabat tanya Nabi SAW sebab dia pegang kemaluan, Nabi SAW kata innama hiya bad'atun mink. Kemaluan kamu tu sebahagian daripada anggota badan kamu, macam anggota badan yang lain, pegang tak batal. So dia taklid mazhab Syafi'i dari sudut rambut dia sapu sikit, tapi pada bab batal wuduk dia taklid Hanafi dari sudut sentuh kemaluan tak batal. So yang ni satu hukum, satu qadiyah, wuduk sama. Ni dalam mazhab kita majoriti tak bagi. Majoriti dalam mazhab kita tak bagi talfiq dalam satu qadiyah. Tapi talfiq dalam dua qadiyah ada perbincangan. Talfiq dalam dua qadiyah maksudnya dalam wuduk dan solat. Wuduk dan solat, dua qadiyah sebenarnya ada kaitan, tapi dia dua hukum lain. Yang ni masih lagi majoriti ulama mazhab kita tak bagi, tapi sebahagian mutaakhirin bagi. Macam Imam Ibn Ziyad dan juga Imam Ubaidullah bin Abdul Rahman As-Saqqaf dalam Sawbur Rukam dia bagi, ya. Ala kulli hal, talfiq yang totally boleh adalah bab yang tak ada kena-mengena. Ustaz Abdul Azim, bab yang tak ada kena-mengena. Kan, dalam isu wuduk dia, dalam bab ni Syafi'i. Dalam isu zakat contohnya ada pandangan dia pegang Hanafi. Dalam isu kahwin ada pandangan dia pegang Maliki contoh. Dalam isu haji ada pandangan dia pegang Hanbali. Tak ada kena-mengena kan? Tak ada kena-mengena, itu talfiq yang tak ada isu. Itu masuk di bawah tadi yang ulama kita cakap jawaz al-intiqal tu. Lepas anda dah bahas iltizam tadi, kan ada perbahasan jawaz intiqal. Itu talfiq yang boleh. Bila Ustaz Abdul Azim, jelas insya-Allah. Ana cuba jawab ni lah setakat yang sesuai dengan waktu, okey, dengan sekadar mampu insya-Allah. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan pendapat ikhtiarat imam mazhab, dan adakah kita boleh beramal dengannya sekiranya berbeza dengan qaul mu'tamad mazhab? Okey. Soalan daripada saudara Nafis Ahmad Razwan. Okey. Soalan bagus. Ikhtiarat ni, dia ikhtiar ni maksudnya pilihan dia. Okey, pilihan peribadi. Pilihan peribadi. Ikhtiar ni pilihan peribadi. Dan ikhtiarat ni dia merujuk kepada imam-imam dalam mazhab kita yang sampai darjah ijtihad. Dah sampai darjah ijtihad, contohnya Imam Nawawi. Contohnya Imam An-Nawawi. Contohnya Imam As-Subki yang sampai darjah ijtihad. Contohnya Imam Suyuti. Okey, walaupun Imam Suyuti ni ada konflik dengan ulama sezaman beliau yang tak iktiraf beliau mujtahid, ala kulli hal kita taslimlah Imam Suyuti mujtahid. So Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Subki ni mereka adalah pandangan yang mereka
pilih yang tak berdasarkan muktamad mazhab. Bahkan mereka pilih kerana mereka melihat dalil lagi kuat, dalil dan hujah lagi kuat. Kadang-kadang Imam Nawawi kata yang masyhur dalam mazhab kita sekian-sekian, ataupun muktamad mazhab kita sekian-sekian, tapi yang disokong oleh dalil adalah sekian-sekian. Kan? Imam Nawawi kata pandangan mazhab sekian-sekian, muktamad sekian-sekian, tapi contohnya allazi yu'ayyiduhu dalil, contoh yang disokong oleh dalil sekian-sekian, itu ikhtiarat lah. Itu pandangan peribadi Imam An-Nawawi. Dan Imam Nawawi ni ikhtiaratnya banyak pada syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim beliau banyak. Dan ulama dalam mazhab kita ada kaedah kan, semua ikhtiarat Imam Nawawi adalah dhaif dari sudut mazhab. Dari sudut mazhab dhaif, maksudnya dari sudut penisbahan kepada mazhab tak kuatlah dhaif. Tapi kuat dari sudut dalil. Ikhtiarat al-Imam An-Nawawi dha'ifatun fil madhhab, qawiyatun min haythu dalil. Qawiyatun min haythu dalil. Okey, itu ikhtiarat. So semua ulama ada buat kaedah kecuali ikhtiarat Imam Nawawi dalam Rawdah Talibin. Ikhtiarat Imam Nawawi dalam Rawdah Talibin itu muktamad. Okey. So Imam Nawawi, Imam Subki, Imam Suyuti dia ada ikhtiarat kan. Boleh tak kita nak taklid? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh taklid. Okey, Ustaz Nafis tanya tadi, boleh tak kita nak taklid? Boleh. Disebutkan dalam banyak kitab, antaranya Al-Fawaid Makkiyah, dan bukannya Fawaid Makkiyah, banyak kitab lain. Cuma anda tak ingat semua sumber sekarang. Ada nas yang memang jelas kata kita boleh taklid ikhtiarat. Dan macam kita dah faham tadi, taklid ikhtiarat ni boleh fi haqqin nafs, dalam amalan peribadi. Dalam amalan peribadi, bukan mudah dalam fatwa untuk kita guna ikhtiarat. Sebab fatwa ni pada asalnya kita kena fatwa dengan yang rajih dan muktamad dari sudut mazhab. Bila ada hajat, ada darurat, baru kita fatwa ikut qaul dhaif ataupun fatwa mazhab lain. Itu secara asas dia lah. Okey, qawaid ifta' dia. Okey, ana cuba cari nas dalam mazhab yang kata boleh taklid ikhtiarat. InsyaAllah kalau anda jumpa lah, anda tengah cari ni. Jumpa, anda baca sikit. Ada dalam Fawaid Makkiyah ni kata Al-Allamah Alawi bin Ahmad Sagaf kan, yang buat Fawaid Makkiyah, dan juga ada Hasyiah Tarsyil Mustafidi. Antaranya disebutkan, dia panjang disebutkan, ana sebut penghujung je. Dia kata wa min zalika ikhtiyaratun Nawawi wa Ibn al-Munzir wa ghairihima fayajuzu taqliduhum fiha. Wa min dhalika ikhtiyaratu an-Nawawi wa Ibn al-Munzir wa ghairihima fayajuzu taqliduhum fiha. Antara ikhtiarat ni ikhtiarat Imam Nawawi, ikhtiarat Imam Ibn al-Munzir, dan boleh taklid ikhtiarat mereka itu. Kan? Dan lepas tu dia ada buat perbahasan lah. Okey. وما تقرر من جواز تقليد المنتسب هو الذي رجحه العلامة أحمد بن عبد الرحمن الناشري ففي فتاويه هل يجوز تقليد المختارين كالسيوطي في عدد الجمعة أجاب الذي اعتمده شيخنا المحقق ابن زياد جواز تقليدهم. Ini dalam fatwa Imam Al-Allamah An-Nashiri. Beliau nukil daripada guru beliau Ibn Ziyad. Kan, Al-Allamah Ibn Ziyad masyhur antara ashabul wahawashi dalam mazhab kita. Alladhi i'tamadahu shaykhuna al-muhaqqiq Ibn Ziyad jawaz taqlidihim. Kan, qala al-Jawhari wa ma qalahu an-Nashiri huwa al-mu'tamad indi fayajuzu taqlidul mukhtarin. Okey, ini ada dalam Al-Fawaid Al-Makkiyah. Okey. Sebatas mana? Okey, soalan daripada Ustaz Fandi. Sebatas mana orang awam dikatakan bermazhab? Apakah hanya sekadar mengikuti beberapa permasalahan, tapi kadang mengikuti pendapat masyayikh lain yang menyelisihi mazhab? Okay, soalan ni bagus. Soalan Ustaz Fandi, Ustaz Fandi, barakallahu fikum, dia pertama, soalan ni dia mabni ala aslin sabiq, iaitu orang awam ni ada mazhab ke tak?
Kan orang awam ni adakah dia ada mazhab ke tak? Secara ringkasnya dalam mazhab Syafi'i orang awam ada mazhab. Orang awam ni ada mazhab. Itu muktamad mazhab Syafi'i. Sebab tu Imam Ibn Hajar dalam Tuhfatul Muhtaj naskan dalam sebahagian tempat kata-kata yang kata al-ammi la mazhab lahu tu tak tepat. Imam Ibn Hajar kata hadza za'mun mamnu'. Siapa yang sangka macam tu salah. Bahkan ikut Imam Ibn Hajar dalam Tuhfah lah. Ammi tu lahu mazhab. Dia ada mazhab. Okey. Maksudnya dia boleh iltizam mazhab. Kan. Hatta Al-Allamah Alawi As-Saqqah pun dalam Fawaid Makiyah pun sebut orang awam ni ada yang multazim mazhab. Dia boleh ada mazhab. Orang awam yang tak ada mazhab ni mungkin orang awam yang hadithu ahdin bil Islam. Hadithu ahdin baru masuk Islam, ataupun orang awam yang nasya'a bi badiyatin ba'idatin anil ulama, duduk jauh daripada ulama, dia pun tak tahu mazhab tu apa, mungkin yang tu dia boleh kata bukan orang awam ada mazhab. Okey. Alal qaul orang awam ada mazhab, okey, maka adakah bila dia keluar pilih pandangan mazhab lain dia dikira bertukar mazhab kan? Macam ustaz tanya, adakah bila dia keluar pakai masail dia taklid dalam masail tertentu pandangan mazhab lain dia dianggap keluar mazhab? Jawapannya apa? Jawapannya setakat yang ana jumpa daripada kitab macam ada baca sebelum ni, Imam Kamaluddin Ibn Zamalkani rahimahullah yang wafat 727 Hijrah kalau tak silap, setahun sebelum Ibn Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam. Imam Kamaluddin Ibn Zamalkani melihat dalam uruf di kalangan para ulama, selagi mana orang tu taklid fi aghlabil ahkam, dia dianggap mutamadzhib mazhab tu. Kalau dia hanya keluar pada masail tertentu tapi pada ghalib ataupun aghlabul ahkam dia masih lagi ikut satu mazhab, dia mutamadzhib dengan mazhab tu. Maka keluarnya dia untuk taklid mazhab lain pada afradul masail tak ubah dia mutamadzhib kepada mazhab tu. Okey. Ada dalam Futyah fi Ittiba'il Hadis. Okey, ustaz boleh tengok dalam Futyah fi Ittiba'il Hadis Ana cuba baca, ana cari sekejap. Mana dia? Okey, boleh. Anda jumpa dalam Futyah fi Ittiba'il Hadis. Apa kata Imam Kamaluddin Ibn Zamalkani rahimahullah? Wa amma al-'urful khas fa innahum yutliquna at-tab'iyyata fil madhhab ala man salaka at-tafaqquh ala tilka at-tariq wa akhadha biqawli sahibi dhalika al-madhhab fi aghlab al-ahkam. Ini adalah Futyah fi Ittiba'il Hadis. Wa akhadha biqawli sahibi dhalika al-madhhab fi aghlab al-ahkam. Wala siyama fima kana syi'aran zahiran kal jahr bil basmalah. Nampak Imam Ibn Zamalkani kata yutliquna at-taba'iyyah. Bila orang tu dianggap muttabi' mazhab tertentu, mutamadzhib mazhab tertentu, bila dia salaka maslaka at-tafaqquh ala tilka at-tariq, ikut mazhab tu, wa akhadha bi qawli sahibi dhalika al-madhhab fi aghlab al-ahkam. Okey. Okey, boleh Ustaz Fandi ya? Ustaz Fandi sepatutnya ana yang belajar dengan ustaz lah kan. Okey, tasyarrafna bi hudurikum wa bi musyarakatikum. Okey, bukan ana yang patut jawab ustaz yang ana patut belajar dengan ustaz. Okey. Ada soalan lain? Kalau tak ada soalan lain, ana nak jawab soalan petang tadi. Ada orang tanya dekat komen. Ana cari je soalan petang tadi Okey. Wa iyyakum. Okey, Ustaz Ashraf Fizrul ada bersama kita Masya-Allah. Tasyarrafna bi musyarakatikum. Ada soalan dekat komen petang tadi, kata adakah orang awam perlu bermazhab? Adakah orang awam perlu bermazhab ni? Jawapan ringkasnya perlulah. Orang awam ni farduhut taklid. Alal qaul yang muktamad mazhab kita, dia kena iltizam mazhab tertentu. Apa maslahah dia iltizam mazhab ataupun bermazhab? Maslahahnya banyak.
Antaranya untuk bagi dia tak pening, dia tak keliru, dia nak beramal dengan mazhab apa. Terutamanya apabila dia hidup dalam masyarakat yang dah ada mazhab dominan, terutamanya macam Malaysia. Contohnya wilayah persekutuan, memang makruf mengikut undang-undang mufti akan bagi fatwa ikut mazhab Syafi'i asalnya. Asalnya wilayah persekutuan ni mufti akan bagi ikut mazhab Syafi'i, melainkan ada hajat atau darurat baru mufti bagi ikut pandangan mazhab lain. Jadi untuk bagi kehidupan seorang awam tu mudah dalam ibadat dan muamalat dia, maka ada banyak faedah dan maslahat untuk dia iltizam mazhab. Ada banyak maslahat dan faedah untuk iltizam mazhab dan akan membuatkan dia jadi lagi tak pening. Dan ulama ijma' harus untuk bermazhab. Ijma' harus. Sebahagian ulama menukilkan kewajipan, kan, tapi yang kita tahu pastinya ulama ijma' harus untuk bermazhab. Apatah lagi untuk orang awam, kalau ikut Syekh Hasan Hito hafizahullah, Syekh Hasan Hito kata wajib iltizamkan orang awam dengan mazhab. Okey. Untuk memudahkan orang awam tu, sebab dekat Malaysia khususnya dia boleh dapat maklumat daripada TV, daripada majalah, daripada internet, okey, yang kebanyakan asatizahnya akan bagi pandangan dan jawapan mengikut mazhab yang dominan. Kalau dia iltizam, okay, mudah untuk dia. Kalau dia mungkin ada kemusykilan dan sebagainya, dia tanya kepada ustaz yang tahu, atau dia tanya kepada mufti. Apa fatwa yang dia dapat, dia beramal lah, dia taklidlah dengan fatwa tu. Okay, senang, insyaAllah bagi dia akan senang. Okay, soalan kedua yang komen petang tadi tanya. Kat komen petang tadi dia tanya, benarkah orang awam yang menganggap dirinya bermazhab Syafi'i di Malaysia sebenarnya tidak bermazhab? Dan ini berbalik kepada tadilah yang disebut. Muktamad mazhab Syafi'i al-masyhur indal mutaakhirin adalah orang awam ni ada mazhab. Macam Imam Ibn Hajar sebut dalam Tuhfatul Muhtaj, Imam Ibn Hajar kata pandangan yang kata orang awam tak ada mazhab ni dia za'mun mamnu', sangkaan yang tak tepat lah, kita halang sangkaan tu, tak betul. Bahkan Imam Ibn Hajar sebut dalam Tuhfah orang awam ada mazhab. Mengikut qaul mu'tamad, okay, bila orang awam ni ada mazhab, maka sebenarnya dia bermazhab dengan mazhab Syafi'i lah. Okay, bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Kalau dia pakai pandangan sebahagian fuqaha dalam mazhab kita, okay, dinukilkan daripada sebahagian mutaakhirin mazhab kita, mereka cakap orang awam ni tak ada mazhab sebab orang awam ni, sebab mazhab ni untuk orang yang faham dalil contohnya, untuk orang yang faham qaul imam contohnya, maka dia kata orang awam ni tak ada mazhab. Ala kulli hal, kalau dia kata tak ada mazhab pun, dia akan cakap orang awam ni mazhabul ami, mazhabul mufti, kan, mazhabul ami, mazhabul mufti. Dan mufti kat Malaysia ni aktsaruhum mazhab Syafi'i. Mufti dekat Malaysia yang rasmi, apatah lagi yang tak rasmi lah, asatizah yang bagi fatwa dan jawapan ni, aktsaruhum mazhab Syafi'i. Hatta kalau dia pegang pandangan yang kata mazhabul ami, mazhabul mufti, bila dia dekat Malaysia, kebanyakan mufti mazhab Syafi'i. So dia secara tidak langsung dia ikut mazhab Syafi'i dah. Kalau dia pegang pandangan muktamad yang kata orang awam ni al-ami lahu mazhab, maka orang awam tu memang iltizam mazhab. Dia tak ada natijah yang besar sangat. Dia tak ada natijah dan perbezaan yang besar sangat. Kalau kita cakap dia tak boleh dipanggil dia tu multamazhib pun, tetap mazhabul ami, mazhabul mufti. Dan kebanyakan mufti kat Malaysia, asatizah kat Malaysia mazhab Syafi'i. Kitab-kitab yang diajar dekat surau-surau, masjid-masjid, okay, soal jawab yang dia buat dekat dalam majlis-majlis ilmu, dekat dalam TV dan sebagainya, berdasarkan mazhab Syafi'i pada asalnya, kan. Itu kalau dia nak pegang pandangan sebahagian mutaakhirin dalam mazhab kita lah, yang disetujui orang awam ni tak ada mazhab. Okey. Sehingga pandangan tu dinisbahkan kepada Al-Allamah As-Sayyid Abu Bakar Al-Ahdal, sahib Nazm Al-Faraid Al-Bahiyah, sehingga dan beberapa ulama lain. Ana cek sekejap.
Hmm. Okey, antaranya pandangan dinisbahkan kepada Al-Allamah Abu Bakar bin Qasim Al-Hadal, dan juga yang dipilih oleh pengarang kitab Al-Muntamad Indah Syafi'iyah, Syekh Dr. Muhammad Omar Al-Kaf. Kan? Kata Dr. Umar Muhammad Al-Kaf, wa waqi'u zamanina الآن يختلف عما قرره العلامة باسودان فيوجد الكثير من العامة الذين لا يميزون أصلا بين مذهب ومذهب ولم يعد شعار المذاهب ظاهر ولم يعد شعار المذاهب ظاهرا بعد أن طغى المنهج الفقهي المقارن وصار كل مفت يذكر أقوال المذاهب كلها في تصانيفه وفتواه. Ini pandangan beberapa ulama dan Dr. Muhammad Umar Al-Kaf. Mereka kata orang awam akhir zaman ni tepatnya tak ada mazhab. Ala kulli hal, kalau antum nak tahu pandangan Mu'tamad kata seperti mana yang Al-Allamah Basudan sebut, Al-Allamah Jamaluddin Ashqar, lagi awal daripada itu Imam Ibn Hajar Asqalani dan Tufah, orang awam ada mazhab. Jadi kesimpulannya untuk soalan yang petang tadi itu, orang awam ada mazhab. Kalau dia nak pegang pandangan yang orang awam tak ada mazhab, okay, mazhabul ammi, mazhabul mufti, kita cakap aksarul muftin fi Malaysia ni, kebanyakan mufti dekat Malaysia ni, mazhabuhum mazhab Syafi'i. Kan, mereka memberi jawapan dengan jawapan mazhab Syafi'i. Kan, majlis-majlis ilmu ni dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, di masjid, di surau, okay, di TV dan sebagainya. Kalau ada keadaan dan masail tertentu kita keluar mazhab, itu berdasarkan fatwa jugalah kan. Kalau di Malaysia, boleh Ustaz cadangkan guru yang alim dalam mazhab Syafi'i? Ramai. Yang alim dalam mazhab Syafi'i ni kat Malaysia ni ramai sangat. Okey. Kalau kita nak sebut semua pun tak sempat. Ana boleh recommend antaranya Ustaz Abu Usamah daripada Terengganu, sangat alim dalam mazhab Syafi'i. Ramai yang alim. Ramai yang alim dalam mazhab Syafi'i kat Malaysia ni. Okey. Sangat ramai. Bukan, kalau ana sebut beberapa orang, takut nanti ada orang ingat macam kita bias sebab kita sebut beberapa nama. Jadi ana sebut satu je lah. Baki tu antum carilah. Makruf pun orang-orang yang alim dalam mazhab Syafi'i kat Malaysia ni. Antaranya antum boleh tengok Ustaz Abu Usama, sangat bagus. Okay, ada soalan lain? Yang ni sesi Q&A sesi Q&A. So ana tak adalah nak bercadang untuk hurai apa-apa kitab tertentu ke risalah tertentu, bab taklid daripada kitab usul ke tadi, lebih kepada Q&A, terutamanya untuk meraihkan kalau ada orang awam nak tanya, dia pening ke, ana cubalah bagi jawapan. Ana bagi beberapa minit lagi, ana tengok kalau ada soalan, ana jawablah. Kalau tak ada, ana akhirkan. Okey, tak ada tak ada soalan. Ana rasa ana nak akhirkan dengan ana baca mungkin syurut at-taqlid yang Imam Ibn Hajar senaraikan. Okey, ada 6 dalam Tuhfatul Muhtaj, dalam Fatwa Fiqhiyah 7. Kitab yang ustaz sarankan untuk mengetahui secara terperinci dalam perbahasan bab talfiq mazhab. Bab talfiq mazhab sebenarnya ada banyak kitab dah bahas. Okey, ada banyak kitab dah bahas.
antara kitab yang umdah lah. Ustaz Zulfadli tanya kan, ana sebut kitab-kitab yang umdah lah dalam mazhab kita. Antara kitab yang umdah dalam mazhab kita, pertama Al-Iqrul Farid oleh Imam As-Sayyid As-Samhudi rahimahullah, wafat 911 Hijrah, sama tahun dengan Masyuti. Okay, Al-Iqrul Farid. Kemudian kitab Fathul Majid, ya, Al-Allamah Jamaluddin Al-Khazraji Al-Syafi'i, Fathul Majid fi Ahkam Taqlid. Ni yang kitab yang usul. Dalam tu ada banyak perbahasan, antaranya talfiq. Begitu juga kitab Al-Allamah Ahmad Bik Al-Husaini, masyhur ulama Mesir, antara muhakkik besar dalam mazhab kita. Ada syarah kepada Al-Allamah Ahmad Bik Husaini, ada kitab Tuffah Ar-Ra'y As-Sadid. Sangat bagus, penting kena baca tu. Tuffatu Ar-Ra'y As-Sadid. Begitu juga Ustaz Zulfadli tanya tadi, jawapan lain anda boleh bagi kitab Saubur Rukam. Saubur Rukam ni karangan Al-Allamah Abdul Rahman bin Ubaidillah Saqaf. Abdul Rahman bin Ubaidillah Saqaf, mufti Hadramaut dulu. Mufti Hadramaut dahulunya lah. Saubur Rukam ni syarah kepada Kitabul Qadha daripada Tufah. Tapi syarah Kitabul Qadha ni saja nak dekat 1000 muka surat. Sebab Al-Allamah Ibnu Ubaidillah Saqaf banyak tafsirkan masalah dalam tu, antaranya isu talfiq. Ustaz boleh rujuk Saubur Rukam fi Adillatil Ahkam, kalau tak silap, Al-Allamah Abdul Rahman bin Ubaidillah Saqaf. Kemudian kita boleh rujuk kitab ni Al-Allamah Basudan, Al-Maqasidus Saniyah, ada perbahasan tentang talfiq cantik juga. Al-Maqasidus Saniyah Al-Allamah Basudan. Kemudian ada kitab-kitab lain, dia sebut perbahasan tentang talfiq ni secara mansur, mutanathir, secara tak terkumpul pada satu tempat lah. Okey, tak terkumpul pada satu tempat. Itu antara kitab yang anda boleh rekomen, kitab-kitab lama. Kitab-kitab moden ada beberapa tesis dikarang. Antara tesis utama, tesis Syekh Al-Yafi'i, kitab tentang tamadhub. Cuma anda tak pasti, sehingga anda Syekh Al-Yafi'i tak bahas detail sangat tentang talfiq dalam tu. Okey. Ada tesis lain dekat Saudi oleh Syekh Ruwaiti, nama dia Tamadhub. Tapi dia tak bahaskan tesis dia tu ikut mazhab tertentu. Dia mungkin dia tak khususkan kajian tesis itu untuk mazhab tertentu. Jadi sebenarnya masih lagi ada ruangan terbuka lah untuk diperincikan lagi isu talfiq ni. Kalau nak tahqiq dari sudut mazhab lah. Dan kajian-kajian moden banyak, sehingga ada lagi kitab talfiq oleh, antara kitab yang masyhur juga kitab Syekh Sa'id Albani. Bukan Syekh Albani yang hadis, tak, kitab lain, ulama lain, nama dia Sa'id Albani, ulama Syria. Ada kitab nama dia Umdatut Tahqiq. Dalam tu dia ada bahas talfiq juga, Umdatut Tahqiq. Dan ada beberapa buhus moden, buhus, okay, tinggal Syekh Wahbah Zuhaili pun ada tulis. Okay, itu yang hadir sekarang. Ana niat nak baca Syurut Taqlid. Okey, ada 6 atau 7 ni, tapi ana rasa mungkin tak sempat kot. Nak baca Syurut Taqlid ni agak panjang. Dan Syurut Taqlid ni Imam Ibn Hajar sebut dalam Tufah. Kemudian ada ulama lain daripada Yaman, namanya Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Hasan Al-Ahdal, dalam syarah Dhari'atul Wusul dia ada quotekan Syurut Taqlid tu, kemudian dia hurai. Imam Ibn Hajar hurai. Tapi mungkin kesempatan akan datang kot, insya-Allah lah. Ada kesempatan akan datang, ada rezeki, insya-Allah mungkin ana akan perincikan. Okey. Rasanya tak ada soalan dah, Kalau tak ada soalan dah, kita sampai sini sahaja. Malam ni dia lebih kepada soalan-soalan lah. Okey. Tak sempat kot Ustaz. Tak sempat nak baca kot malam ni. Okay, malam ni kita lebih kepada Q&A lah. Okey, Q&A. InsyaAllah nanti kalau ada masa lain ana sambung. Kita mungkin boleh baca Syurut Taqlid, kita boleh analisa, ada bedah sama-sama kan, insyaAllah. Jadi yang baik tu daripada Allah, yang lemah tersilap cakap tu daripada diri ana sendiri. Moga antum semua dapat manfaat. Okey. Sudah, terima kasihlah sudi meluangkan masa dengar. Okey. Moga ada manfaat lah dan ada faedah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.